Tapi dia bakar kereta tu, dia dapat dia insurans. Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita nak cerita pasal pembunuh bersiri daripada Korea. Oppa, AutoCAD. Okay, pembunuh bersiri ni dia ni ada special sikit. Sebab dia ni pembunuh bersiri paling handsome di Korea. Okay, nama dia Kang Ho Sun. Dia sedikit pasal Kang Ho Sun ni, dia punya latar belakang sikit kan. Dia dilahirkan pada tarikh 10 hari bulan 10 1969. Okey, dia ni anak yang ketiga daripada 5 orang adik-beradik. So dia anak yang tengah-tengah lah, anak yang ketiga. Mak bapak dia ni seorang petani. Tapi bukan petani macam kebun biasa macam kita jual dekat pasar dapat sekilo 2 kilo, bukan. Dia petani. Dia ni mak bapak dia ni tanah ikan-ikan gitu. Kalau kita kira orang kaya lah kan. Dia ni, family dia ni bukanlah berasal daripada keluarga yang broken tau. Keluarga ni keluarga yang baik, bahagia. Anak kalau gaduh pun gaduh biasa-biasa lah. Mak marah anak, akak gaduh dengan adik, macam tu je. Dia bukanlah yang bukan kaki dadah, kaki minum, kaki perempuan, tak ada segala macam kaki tu tak ada. Dia tak main kaki. Dia ni orang biasalah, family yang biasa kan. Sebab apa pun aku pointkan family dia ni orang biasa. Sebab biasa kalau pembunuh bersiri ni kan, dia psikopat ni, biasanya dia datang daripada family yang broken. Tak, bapak kaki pukul, mak kaki pukul, kaki dadah, kaki minum. Tak, dia family baik-baik. So sebab tu dia macam, kes dia ni ada unik sikit lah. Sebab kita tak tahu kat mana datangnya dia punya psikopat tu. Okay, pasal kehidupan dia ni pula, dia ni dah berkahwin 4 kali. Kan, orang handsome kahwin pun 4 kali. Nak dapat perempuan tu macam ni je. 4 orang bini 3 cerai, seorang mati. Bini dia yang first ni, dia kahwin pada tahun 1993. Ada 2 orang anak. Tapi sayangnya dia cerai pada tahun 1999. Tak lama lah, dalam 6 tahun macam tu. Okay, lepas tu bila dia cerai ni, anak dia yang 2 orang tu mak bapak dia yang jaga. Mak bapak si Kang Ho Sun ni lah. Bini dia yang kedua ni pula ada macam sikit lah. Sebabnya bini dia yang nombor 2 ni, semasa dia berkahwin dengan bini dia yang first ni, dia pergi rogolnya bini dia yang nombor 2. Kau dah kenapa? Kan, dia rogol. Tapi bini dia ni tak macam mana, orang handsome, mulut manis gitu kan. Dia jadi kawan baik 2 orang. Kawan baik, dia baiklah diorang. So dia couple, dia cerai je dengan bini dia yang first tu, dia kahwin dengan bini dia yang nombor 2. Dapat anak seorang. Tapi saya 7 bulan je dia kahwin. Lepas tu dia cerai. Cerai. Okay. Bini dia yang nombor 3 ni pula, dia lambat sikit lah daripada tahun dia cerai tu. Lepas dia cerai 7 bulan dengan lepas 7 bulan dia kahwin dengan bini dia yang nombor 2, dia cerai. Tahun 2003 baru dia kahwin balik. Bulan 3 tahun 2003 baru dia kahwin balik dengan bini dia yang nombor 3. Tapi tak lama, 2 bulan. 2 bulan apa ada tu, tak ada anak lah. Dia tak ada anak sebab 2 bulan je kan, tak sempat. Lepas tu bini dia yang keempat ni, dia tak terus kahwin. Yelah, kahwin cerai kan. Dia kawan dulu dengan bini dia yang nombor 4 ni. Tapi dia kawan lah, dia couple, tapi dia duduk sama-sama, tapi dia tak kawan. Dia tak kahwin. Dia duduk sama-sama. Bini dia yang nombor 4 ni baik orangnya. Baik, dia pun baik dengan anak-anak dia. Anak-anak dia pun dengar cakap bini dia nombor 4 ni sebelum kahwin kan. So diorang duduk sama-sama, 4 orang dalam satu rumah. Akhirnya pada tahun 2005 diorang pun decide untuk kahwin. Okay. Itu dia punya kisah alam perkahwinan dia. Kalau nak ikutkan dia punya career pula, dekat sini kita boleh nampak dia punya kronologi pembunuhan dia. Macam mana dia start jadi setan. Okay, dia jadi setan tu jahat tu. Lepas tu okay, career dia ni start dia macam ni. Kan orang Korea, dia orang yang lelaki wajib masuk askar kan, selama 23 bulan. 3 bulan. Okay. Dalam tak sampai 2 tahun lah, dia habis dia serve sebagai askar. Dia
buka satu kedai gerai kecil kan, macam orang jual tepi-tepi jalan tu. Dia buka lah kedai tu, tapi tak laku. Tak laku keras lah, laku biasa-biasa je. Dia pun agaknya tak pulang modal. So dia decide untuk bawa lori. Dia beli truk, dia bawa lori. Dia bawa lori, bawa lori. Jatuh pada tahun area tahun 1998 99 macam tu, terjadinya krisis ekonomi. Dia jadi krisis ekonomi ni, dia dah tak adalah buat truk tu, dah tak ada kerja. Jadi mana nak dapat duit kan? So dia decide untuk dia bakarnya truk dia tu untuk dapatkan duit insurans. Dia dapat duit insurans tu. Daripada bakarnya truk dia tu, dia dapat duit insurans. Daripada duit insurans tu, dia buka restoran. Restoran lah, dia buka restoran. Tapi dia buka tu sampai tahun 2000-an macam tu lah. Tak lama pun dia tu tak bankrupt. Tak tahu kenapa dia pergi bakar lagi ke dia punya restoran tu, dapat duit insurans lagi. Macam tu lah kira dia dapat duit dia. Agak dia tak bila dia berniaga tu tak dapat modal yang dia nak, keuntungan yang dia nak. Dia bakar, dia dapat insurans. Selain daripada bakar dia punya truck dengan dia punya restoran, dia juga bakar dulu dia juga bakar dia punya kereta. Dulu masa mula-mula dia pakai kereta kecil je, macam kereta kancil, Kelisa, Azia macam tu lah, kereta biasa-biasa macam tu kan. Tapi dia bakar kereta tu, dia dapat duit insurans, dia beli kereta besar. Wah, senang lah. Macam tu aku nak bakar lah kereta aku, beli kereta besar kan, dapat duit insurans. Tapi dia buat macam tu lah. Dia bakar kereta dia yang kecil tu, dapat duit insurans, dia beli kereta besar. Okay, duit daripada, kan dia tadi dia dah bakar dia punya restoran kan, dah dapat duit insurans. Banyak duit insurans tu dia dapat. Lepas dia bakar restoran tu, dapat duit insurans, dia duit daripada hasil duit insurans tu, dia buka satu kandang anjing. Kandang anjing kan, kalau kita fikir, kalau orang buka kandang anjing ni, sebenarnya dia buka kandang anjing tu, dia bela untuk dijualkan untuk orang lain, bela lah kan. Macam tempat pembiakan anjing. Wah, dia ke nama dia. Dia bela anjing tu. Kalau kita orang sekeliling, bukan kita lah, dia orang pun, jiran-jiran dia semua ingat dia bela anjing tu untuk dijual, untuk bela lah, untuk dijadikan haiwan peliharaan orang lain kan. Tapi tak, sebenarnya dia buka kandang anjing tu untuk dibunuh dan dibuat makan. Diorang kan, orang belah sana kan makan makanan anjing, makan, jadikan anjing itu sebagai makanan. Tapi dia buka kandang tu untuk supply lah orang-orang macam tu. Tapi itu kita tak akan cerita lah kisah yang tu kan, itu belakang cerita lah, itu dia punya culture kan, kita tak nak usik. Bukan itu topik kita hari ni. Okay, tapi kan kalau dia kan nak sembelih anjing tu, kalau ikutkan dia ada SOP. Macam mana, contoh kalau kena tidurkan dulu ke anjing tu, macam mana lah, jangan kasih anjing tu rasa sakit. Macam kita halal, kita kan ada kita punya step-step kan, kena sembelih urat ni putus macam tu kan, jangan main bunuh je macam tu. Tapi dia tak ikut. Dia sepatutnya kena ikut, tapi dia tidak ikut. Dia main bunuh je. Asal anjing tu mati, dia dapat duit, settle. Dia bunuh, dia cekik bunuh, melih bunuh, potong bunuh, macam tu lah. Dia buat bisnes ni selama 3 tahun. Okay. Bila dia buat 3 tahun ni, dekat sini orang perasan lah, dia punya air muka dia tu dah start berubah tau. Daripada seorang yang ramah, seorang yang air mukanya suci, perginya ke air muka yang suram, macam tu tau. Orang kata kalau kita dah biasa buat jahat, air muka tu dah berubah, dah lain, dah tak sama. Ikut kata profiler pun dekat sini lah, dia punya sifat psikopat dia tu dah trigger. Mana taknya kalau dah hari-hari membunuh, sehari bukan seekor lah tu membunuh, berekor-ekor. Ya ke? Yalah, dia supplier kan. Lepas dia buat bisnes ni 3 tahun dan dia dah sedap, tiba-tiba harga anjing tu jatuh, debus jatuh. So dia dah tak ada duit. Macam mana nak makan, duit dah tak ada. So dia pun decide pada 30 hari bulan 10 tahun 2005, dia decide untuk bawa bini dia, anak-anak dia pergi ke rumah mak mentua dia.
Dekat situlah dia dah start membunuh. Okey. Tapi ini belum lagi start pembunuhan bersiri tau. Tapi dia dah start membunuh. Macam mana dia membunuh? Dia bakar rumah mak mentua dia tu. Dia bakar. Dan mak mentua dia, bini dia, dua-dua terkorban dalam nahas tu. Dia dengan anak dia diorang terselamat. Bila dah mati dah meninggal dua orang tu, mak mentua dia dengan bini dia, dia dapat duit insurans. Kat situlah dia start survive. Dia survive dengan duit-duit insurans yang dia dapat tadi. Okay, dia kan dah start, dia dah sedap rasa membunuh anjing kan. Dia dah rasa sedap tau. Dekat sinilah pada tarikh 7 hari bulan 9 tahun 2006, dia mendebutkan diri dia sebagai seorang pembunuh bersiri. Di sini di mana first dia punya siri pembunuhan dia bermula. Pada 7 hari bulan 9 ni, dia merokok seorang penjawat awam yang bernama Yun dan membunuh. Selepas dia rokok, dia membunuh Yun ni dengan cara menggunakan stokin yang dia pakai. Stokin yang mangsa pakai. Dia dah rokok, dia cekik dengan stokin yang mangsa pakai. Bukan stokin kaki yang biasa kita pakai tu tau. Ni stokin yang jarang tu, yang orang perempuan selalu pakai tu. Dia bunuh pakai tu. Okay. Kalau nak cerita macam mana dia boleh dapat mangsa ni, cara-cara dia kan, dia kereta dia yang dia beli tadi tu, yang dia pakai duit insurans yang dia bakar kereta kecil tu, dia guna duit insurans tu, dia guna kereta tu. Dia guna kereta tu, dia pergi di jalan round dia punya kawasan rumah kan. Dia round kawasan rumah dia. Dia carilah mangsa. Kebetulan Yun ada pula time tu. Yun jadi dia punya mangsa. Kalau dia macam mana kan, dia cakap kan, nak tumpang tak? Nak saya hantar awak balik tak? Macam tu tau. Kalau ikutkan kita lah, logik akal, polis pun kata 99% orang tak akan naik kereta tu. Yelah, kita tak kenal kan. Kalau korang nak naik ke kereta orang yang tak kenal, tiba-tiba nak saya hantar, macam tu. Sebab apa dia naik? Profiler Korea kata ada kemungkinannya dua. Satu, dia handsome. Yalah, untung lawan handsome macam tu kan. Dia handsome. Yang kedua, dia pandai tau. Dia letak gambar family dia, gambar dia dengan anjing. Macam dia ciptakan suasana dia ni seorang yang selamat, bukanlah pembunuh. Macam tu. Sebab tu Yun ni terpedaya, ikutlah dia naik kereta tu. Macam tu. Kalau kita ikut pun, kalau korang ikut kes-kes psikopat, biasa banyak juga kes-kes macam ni. Kita rasa di mana perempuan tu rasa dia ni selamat dengan mukanya bukan muka pecah tembok. Lepas tu dia ciptakan suasana keliling dia tu suasana yang selamat. Sama juga dengan si Kang Ho Sung. Dia mencipta suasana yang selamat untuk mangsa-mangsa dia ni terpedaya, ikut dia. Itulah. Dan seterusnya mangsa-mangsa yang lain pun sama. Cara dia sama. Lepas 3 bulan, selepas mangsa dia yang pertama tu, pada 14 hari bulan 12 2006, dia start mencari mangsa dia yang kedua. Mangsa yang kedua dia ni seorang pelayan bar, berumur 45 tahun. Sama juga cara yang dia membunuh. Rogol, cekik, pakai stokin. Sama. Lepas 3 bulan kan, dia rasa selamat tau. Tak ada polis, dia tak kantoi. Polis tak cari dia, tak ada kes keluar dekat Twitter, tak ada kata jumpa mayat ke apa ke kan. So dia rasa dia dah selamat. Kiranya dia ni, aku boleh membunuh lagi lah. So start daripada tu. Lepas 10 hari daripada mangsa yang kedua, pada 24 hari bulan 12, dia start membunuh mangsa dia yang ketiga, pun pelayan bar juga, yang berumur 46 tahun. Cara dia tak sama. Rogol, cekik, pakai sokin, bunuh. Macam tu. Lepas tu 10 hari lagi lepas tu, pada 3 bulan 1 2007, pada tahun baru, mangsa dia lain ni pula. Dia ambil pekerja office. Pekerja office ni umur dia 52 tahun. Kasihan, 52 tahun kau. Sama juga, cekik, bunuh, pakai stokin. Okay. Sama, semua sama. Lepas tu dia dah start gian tau. Dia dah start, tak boleh. Lepas 3 hari lepas tu, 6 bulan 1 2007, dia pun membunuh lagi sekali dengan
mangsa dia yang keempat, seorang pelayan bar, umur 39 tahun. Tapi ni lain sikit lah. Dia cekik guna tie. Dia rogol, dia bunuh, dia cekik guna tie. Dia tak pakai stoking. Maybe tak pakai stoking kot, so dia pakai tie. Lepas dia bunuh yang mangsa dia yang keempat ni, dia dah tak boleh jadi ni. Besoknya dia membunuh lagi pada 7 April 1976. Seorang pelajar college berumur 20 tahun. Cekik, dia rogol, dia bunuh. Ni kalau kita perasan lah, dia punya equipment, dia punya peralatan membunuh tu dah berubah lah. Dia depends sebenarnya tengok mangsa dia pakai apa masa tu. So untuk yang mangsa dia yang kelima ni, dia membunuh menggunakan short pen yang pendek kan, yang diorang selalu pakai tu. Untuk mangsa yang ni, entah mana silap dia, polis jumpa salah satu mayat dia, mayat mangsa dia yang dia tanam tu. So polis siasat. Bila dia siasat, dia rasa takut sikit lah. Dia stop membunuh. Polis siasat pun tak jumpa pun siapa yang membunuh, macam mana dia mati tu dapat lah. Tapi macam siapa yang membunuh tu polis tak dapat. So dia pun stop lah, rehat. Untuk tak nak nampak sangat kan. Dia rehat sebanyak selama 1 tahun 10 bulan lah lebih kurang. Lepas tu baru dia start membunuh lagi. Dia start membunuh balik pada 9 bulan 11 tahun 2008. Dia start membunuh seorang suri rumah yang berumur 46 tahun. Yang ni dia ada berani sikit tau. Dia agaknya dia dah lama tak membunuh. Dia cekik guna tangan sahaja. Dia dah tak guna sebarang perantaraan antara dia dengan mangsa lagi. Dia cekik je bunuh mangsa dia pakai tangan dia. Lepas tu yang ni dia slow sikit. Dia, kalau kita tengok pattern dia sebelum ni, 3 bulan, 10 hari, 10 hari, 3 hari. Esoknya, yang ni tak ada. Dah ada rehat setahun. Lepas tu dia membunuh. Untuk mangsa dia yang seterusnya ni, lepas 40 hari, 19 bulan 12 2008, dia membunuh lagi. Baru dia membunuh balik. Seperti itu, mangsa dia pelajar college yang berumur 23 tahun. Tapi ini adalah mangsa dia yang terakhir. Sebab apa? Macam mana dia boleh kantoi? Sebabnya dia mencuri duit dan kad ATM perempuan. Mangsa ni. Mangsa dia yang sebenarnya dia tak mencuri apa-apa. Dia just rogol, bunuh, tanam. Yang ni tak. Ini dah tak ada duit agak. Dia dah start dah tak ada duit. Duit insurans dah habis. Dia bunuh. Dia curi duit orang tu dengan kad kredit dia. Kantoi lah kat situ. Macam mana dia boleh kantoi? Maybe mak bapak dia ni laporkan kehilangan mangsa ni. So dia orang dapat detect dia punya kad ATM tu digunakan. Tapi masa kad ATM kita ada kamera kecil kan. Polis tak dapat tangkap muka si Kang Ho Sun ni sebab dia pakai mask, dia pakai rambut palsu, dia pakai baju pelik-pelik. So polis tak dapat tangkap dia tu siapa. Tapi yang berita baiknya, polis dapat tangkap kereta yang dia guna, yang dia bakar kereta tu kan. Kereta yang digunakan untuk umpan mangsa tu. Dia dapat tangkap nombor plate tu. Bila polis siasat nombor plate tu, nombor kereta tu didaftarkan atas nama Mak Kang Ho Sun. Polis pun pergilah rumah Kang Ho Sun, tanya, "Makcik, ni kereta makcik ke?" Lepas tu kata, ni memang kereta makcik, tapi anak makcik yang guna kereta ni. Kat situ dia start kantoi. Bila dah macam tu, tak kantoi, dia pun dah tahu mak ni dah bagi tahu yang kereta tu dia guna. Dia pergi bakarnya kereta tu. Tapi bukan sebab lah nak claim insurans, sebab dia nak hilangkan bukti mangsa-mangsa dekat dalam kereta dia tu. Dia bakar. Tapi polis dapat lah tahu kan dia dah bakar kereta tu, kena tangkap. Dia kena tangkap. Lepas dia kena tangkap, dia pergi balik polis. Bila polis tanya, dia tak ngaku. Cakap tak ada, bukan dia yang bunuh. Dia tak ada kena-mengena dengan ni semua. Tapi pada tarikh 29 bulan 1 2009, polis ada jumpa satu DNA dekat baju si Kang Ho Sun yang diguna sebelum ni. Kita kan tim forensik kan power. So dia jumpalah sikit DNA mangsa, salah seorang mangsa dekat baju dia.
Lepas dia push, maybe polis pun cakap okey kita dah jumpa. Dia pun pada esokkan harinya 30/1/2009 dia pun mengaku dia dah bunuh 6 orang. So total dia, yang mengakunya 7 lah kan, betul tak? Satu yang kantoi DNA darah. Lepas tu polis push siasat-siasat dia mengaku lagi 6 orang. 7 orang. Tapi kan dia kan sebenarnya membunuh 8 orang. Tapi yang you ni, yang mangsa yang lagi seorang ni, 8 ni dia tak ngaku. Tapi entah macam mana, polis siasat 17/2/2009 dia pun mengaku yang dia ni membunuh Yun. So total mangsa yang dia mengaku adalah 8 orang. So pada 22/2/2009 dia pun didakwa atas 4 kesalahan, iaitu membunuh secara pembunuh bersiri, membakar restoran, tipu duit insurans. Berapa kali dia tipukan duit insurans. Dan yang terakhir, dia dituduh dan didakwa atas kesalahan membunuh family dia. Okay, ni kira pihak pendakwa mendakwa ni lah. Lepas tu pada 8 hari bulan 3 2009, masa dia punya trial dekat court tu, dia didakwa, pihak pendakwa meminta untuk dia ni dihukumkan hukuman mati. Dan pada 22 hari bulan 3 2009 pun hakim decide untuk jatuh hukum. Tapi dekat Korea ni, diorang ada tahu hukuman mati ni, tapi diorang tak pernah buat. Diorang dah lama tak jatuhkan hukuman. Dia jatuh hukuman mati tapi diorang tidak dihukum gantung, tak dihukum mati. Faham tak? Ada tapi tak dijalankan. Ada je pesalah-pesalah yang terima hukuman mati, tapi diorang tak pernah dihukum mati lah. Kiranya diorang akan duduk dekat dalam penjara tu sampai mati lah. Macam tu. Dia dipenjarakan start tarikh 3 hari bulan 8 tahun 2009. Sampailah sekarang dia diletakkan di salah sebuah pusat tahanan di Seoul lah, di Korea. Bukan di Seoul, di Korea, salah satu. Okay, bila nak cerita pasal si Kang Ho Sung kan, korang perasan mangsa-mangsa ni kan ikut. Okay, ada satu gambar dia dengan anjing. Ada satu gambar dia pegang anjing kan. Gambar tu sebenarnya dia saja je ambil gambar tu. Dia tak sayang pun sebenarnya anjing tu. Dia saja je ambil sebab dia nak cipta image yang seorang yang mesra, seorang yang sayangkan binatang, seorang yang baik. Sebenarnya lepas dia ambil je gambar tu, anjing tu kena bunuh. Mati pula. Mati KO. Tu motif dia tahu ambil gambar. Dia pun bila disiasat dengan polis kan, dia pun cakap dengan polis, dia kata dia mengakulah dia ni psikopat dengan sosiopat. Lepas tu polis pun tanya lah, apa yang membuatkan kau yakin yang kau ni psikopat dengan sosiopat? Lepas tu dia kata, sebab cara fikiran dia sama dengan cara psikopat sosiopat yang lain. Okay? Dia ni pun, polis pun memang cakap lah, kes dia ni kes yang unik. Sebab dia tak ada rasa dendam, dia tak ada alasan untuk membunuh. Kalau kita perasan pun dia punya pattern mangsa tak ada pattern. Nak kata dia berdendam dengan pelayan bar, tak ada. Dia membunuh suri rumah, dia membunuh pelajar. Nak kata dia ni pedofil ke ataupun suka orang muda pun tak ada. Mangsa-mangsa dia yang pun banyak yang dah berusia. So dia ni tak ada sebab tau untuk membunuh. Dia memang psikopat yang sangat unik. Okey, kalau korang ingat, ni ada kisah sikit lah, kisah sambingan dia sikit. Ingat mangsa dia yang first, yang Yun tu, yang penjabat awam Yun tu, dia ni ada kisah sikit. Abang dia menjadi polis sebab nak siasat, dia nak faham tau kes si Kang Ho Sung. Kenapa Kang Ho Sung membunuh? So dia decide untuk jadi polis. Dia ambil kes pula. Dia buat ujian untuk jadi polis ni. Dia try untuk masuk polis ni sebanyak 4 kali, daripada tahun 2008 sehinggalah tahun 2012 yang akhirnya dia jadi artis pula. Akhirnya dia jadi polis. Okay. Lepas tu yang abang ni yang buatkan abang ni pilih lah juga dekat Korea ataupun menjadi training sekejap dekat Korea. Sebabnya bila si Yun ni jumpa si Kang Ho Sung, abang dia cakap macam ni, engkau
dah bunuh adik aku yang tak tahu apa-apa, tak tahu unjung pangkal, tak tahu apa kenapa dia dibunuh. Tapi aku akan jaga family kau sampai kau keluar daripada penjara ni. Macam tu lah. Sebab tu lah macam abang itu jadi trending. So sampai situ je lah kisah dia. So inilah kisah pembunuh bersiri yang terhandsome dekat Korea. Sampai di sini saja. Jumpa lagi untuk next week untuk kisah-kisah penjenayah yang lain, kisah-kisah jenayah yang lain yang ada dekat dunia ni. Kita akan kupas mana-mana yang menarik. Sehingga jumpa lagi. Jangan lupa like, share dan subscribe. Dan jangan juga lupa untuk tekan butang bell untuk dapatkan notification jika ada video-video baru. Okay, see you next time. Bye.